Jangan orang nak tamat baru nak lari sembahyang sunat apa pula. Orang sembahyang berjamaah dah, tak ada dah kalau itu. Ni benda yang perlu kita kena ingat. Awal-awal ke masjid, awal-awal ke surau, siapkan diri kita untuk solat bersembahyang sunat subuh itu 2 rakaat. Bagi muslimat di rumah, di surau contohnya, jangan kita terlepas juga sembahyang sunat tadi. Alangkah besar pahalanya Nabi kita yang sangat diutamakan, sangat diambil berat, sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu. Selepas itu barulah kita sembahyang berjamaah bersama imam kita itu sendiri. Ini yang disebut oleh Nabi, babu ma yuqra fi raqatil fajri, dan mengenai iaitu apa yang dibaca dalam sembahyang sunat fajar. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW, di Sayyidati Aisyah mengatakan, kana Rasulullah yusalli bil lail 13 rakaatan. Nabi kita sembahyang malam 13 rakaat. Summa yusalli idza sami'an nida, kemudian Nabi kita bila dengar azan berkumandang subuh, dia sembahyang 2 rakaat sembahyang subuh khafifatain, ringan, menyetak panjang ayat dia. Sebab sebagaimana saya katakan tadi, dianggap sebagai pembukaan siang sembahyang sunat subuh itu. Yang kedua, sebab kita akan segera mendirikan sembahyang sunat subuh. Bagi mazhab kita Syafi'i, supaya awal dirikan sembahyang subuh berjamaah masih gelap, itu lebih afdal. Bagi mazhab Abu Hanifah, imam mazhab Hanafiyah, biar sayup sikit, tetapi yang penting dapat melaksanakan sembahyang sunat subuh itu. Dia penting. Itu bagi mazhab Hanafi, boleh panjang ayat pada sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu. Bagi mazhab Hanafi, seakan-akan jadi wajib bagi dia apa? Sembahyang sunat subuh 2 rakaat tu. Kena ingat tu. Itu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i tak. Awal sembahyang itu paling afdal bagi kita. Sebab itu diringankan mengenai sembahyang sunat subuh itu. Jangan kita perpanjangkan dengan ayat yang panjang-panjang, sebab nanti sunat bagi imam memperpanjangkan dalam sembahyang subuh itu ayat yang panjang. Tu. Kita jangan pendek-pendek. Pasal apa pendek zaman lah? Pergi potong tu. Sibuk. Pak imam tak sibuk pun, yang sibuk tu jamaah yang ke belakang tu. Tapi kita ikut. Orang jadi makmum kita ikut. Lain. Bukan kita sepatutnya ikut imam. Zaman Rasulullah sibuk lagi pergi perang. Kita ni pergi hantar anak tuition, pergi hantar anak mengaji. Itu saja kesibukan kita. Allahu Akbar. Ini tu yang kita pendek potong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang fajar itu sendiri. Kenapa disuruhkan kita memperpanjangkan ayat pada sembahyang subuh itu? Karena disaksikan oleh para malaikat bacaan-bacaan kita pada sembahyang subuh itu sendiri. Ini benda yang perlu kita ingat para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala 13 rakaat Nabi kita terangkan mengenai sembahyang Nabi kita waktu malam. Bila dengar azan, nak dengar azan, Nabi kita berhenti. 13 rakaat maknanya witir dia. Ada ulama mengatakan witir 13 rakaat. Ada ulama kata tak, 11 rakaat. Yang 2 rakaat itu sembahyang sunat lain. Tu. Sembahyang sunat lain. Tu. Itu yang ada dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi ini ada riwayat yang menyebutkan tentang sembahyang witir Rasulullah SAW. Sebab itu dalam hadis Nabi kita, innallaha zadakum salatan. Sesungguhnya Allah beri kamu bekalan satu sembahyang. Bekalan yang besar nilai dia, bekalan yang sangat berpahala besar. Apa dia bekalan diberi oleh Allah, kata Nabi? Iaitu salat witr, wahiyal witru, sembahyang witir. Jangan tak witir. Muslimat, muslimin. Kalau tak boleh nak bangkit, waktu bangkit tengah malam witir, siap-siap selepas kita sembahyang isya, ba'diyah, buat witir. Katanya tak biasa witir ni. Biasakan diri, tak boleh 3 rakaat, buat 1 rakaat dulu, 1 rakaat dulu. Siapa yang nak witir 1 rakaat, fal yaf'al, kata Nabi, buat 1 rakaat. Tidak dipaksa kita sampai 3 rakaat 11 rakaat dah. Perlu latihan kalau tak biasa ni. Kalau orang pemain bola pun buat latihan. Ini lagi bab ibadat, sangat-sangat memerlukan latihan. Sangat-sangat kita perlu mengaji.
mengikut apa standard yang telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Jangan ikut dan kita saja dalam bab ibadat yang disebutkan tadi. Kita baca lagi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengenai perkara yang berhubungan dengan solat subuh itu sendiri, di mana Siti Aisyah menerangkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitab. Bahawa Rasulullah SAW adalah bila mana dia sembahyang sunat subuh, ringankan 2 rakaat dia, ringan 2 rakaat dia sebelum subuh, sebelum subuh tu, sehingga aku seakan mengatakan, Nabi baca tak Fatihah tak baca. Seakan-akan begitu, maknanya ringannya, pendeknya yang 2 rakaat itu dibuat, maknanya tidak membaca ayat, sebahagian pendapat para ulama. Tapi tadi ada hadis yang kita baca tadi, Nabi sangat seronok dalam sembahyang sunat subuh membaca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jadi ada riwayat mengatakan tu, ada ini kita pakai yang membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kecuali kalau seandainya bila kita baca ayat takut-takut qamat tok siap, kita terlambat tak bersama dengan imam takbiratul ihram, maka kita pendekkan saja dengan Fatihah saja, tak perlu kita sambung dengan ayat tersebut. Ini di antara benda yang diperingatkan kita oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada riwayat bila mana kita habis sembahyang sunat subuh tadi, kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada riwayat yang lain, Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. 3 kali dibaca oleh Nabi selepas sembahyang sunat subuh. Allahumma Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. 3 kali Nabi baca selepas dia sembahyang sunat subuh. No? Boleh kok, no? InsyaAllah kita boleh tu untuk kita beramal. Jadi setakat itulah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini. Sudah sampai ustaz kita yang kedua. Semoga kita diberikan oleh Allah istiqamah dalam melaksanakan ibadah dan lebih-lebih menuntut ilmu. Jadikan diri kita penuntut ilmu, jadikan diri kita orang alim. Tak boleh alim jadi penuntut, tak boleh jadi penuntut pendengar, tak boleh pendengar cinta. Jangan jadi kelima tu benci. Benci ulama, benci penuntut ilmu, benci tengok dengar orang mengaji, benci tengok orang suka tengok orang berbuat baik, binasalah kamu. Jangan sampai tahap tu, golongan itulah. Semoga kita dapat rahmat dan maghfirah daripada Allah Taala. Marilah kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka khawfal 'alimin bik wa ilmal khaifin minka wa yaqina mutawakkilin 'alaik wa rija'ar raghibin bik wa zudat talibin ilaik wa wara'al muhibbin lak wa taqwal mutashawwiqin ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أحوالنا أحوال أولادنا واهدنا وإياهم إلى سبيل الرشاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
kasih kepada Ustaz Ahmad Abdullah, dan diharap segala ilmu yang diberi tadi dapat kita manfaatkan, dapat kita beramal, bukan sekadar mendengar dan menulis balik simpan. Jadi insyaAllah sama-sama kita beramal dengan ilmu yang telah Ustaz sampaikan tadi. Dan insyaAllah lagi sekali saya peringatkan, esok kuliah di Masjid Sultanah Ustaz Sa'ad tafsir, dan insyaAllah tempat Ustaz Zainal Asri akan diganti oleh Ustaz Hafiz Mustafa Lubis. InsyaAllah mungkin dia akan bawa kitab yang samalah, kitab Taklim. Dan untuk kuliah kita yang mentalun minggu depan berpindah ke Masjid Sultanah insyaAllah, dan untuk yang hari Jumaat masih di sini juga insyaAllah. Dan untuk siapa yang nak buat akikah untuk program kita 24 sehingga 26 di Stadium Sultan Abdul Halim, jadi 1/450 insyaAllah. Dan program untuk hari Isnin ni di sini, iaitu untuk Istimak Zikrullah bersama Ustaz, sepatutnya Ustaz Zainal Asri lah, tapi Ustaz Zainal Asri tak balik lagi, kita mungkin ada Ustaz ganti insyaAllah. Dan saya jemput Ustaz Halim untuk menyampaikan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.